Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, salam sejahtera kepada semua. Selamat malam. Hari ini saya bersiaran secara live di TikTok saya, Muhammad Syafiq Abdul Halim, dan juga di Facebook saya, Muhammad Syafiq Abdul Halim, dan juga saya ada YouTube tuan-tuan, Muhammad Syafiq Abdul Halim Official. Cik Muhammad Nur, waalaikumsalam. Muhammad Fauzan, waalaikumsalam. Aki Akmal, waalaikumsalam. Kelana Hashim, waalaikumsalam. Putra Haziq, Jentera Saga, Sani Mahmud, Pak Tanwi, Edi Putra, Iman, Omar Shah Oman, Noraini Muda, Mak Nur Siron, KNK 9020, Akil Akmal, Atan Tanjung, Abu Hassan, Pak Abu, Firdaus Razi, Putra Haziq, Ki Aish, Muhammad, apa benda ni? Hamrali, Bautauzi, Lovely Desi, Norman Sulaiman, Jamal Cik Hasan, Rusdi, Maizatul Asad Zahari, Mak Fida Zulkifli, Muhammad Azri Salmi, Nur Muhammad Syarif, Muhammad Mohsin, waalaikumsalam. Semua yang memberi salam. Mantu Mah, waalaikumsalam. Jadi teruskan perkongsian anda. Dan kalau di Facebook tu ada button share tu, teruskanlah tekan button share tu. Semoga membawa ilmu manfaat kepada semua orang. Dan di TikTok tu dia ada juga button share tu. Tolonglah tekan button share tu. Saya penat buat research tarikh, and anda sana tolong saya share. Nazri Mustafa Kabare Waras. Okey tuan-tuan, jadi mukadimah dia lah, mukadimah sikit sebelum kita pergi cerita panjang-panjang. Orang tanya saya siapa saya posting tadi kat Facebook tadi, saya menurunkan saya punya live semalam. Abang Anwar Rizal, waalaikumsalam. Azhar Razak, waalaikumsalam. Jadi saya menurunkan saya punya live semalam tu sebab ada dalam satu kandungan dalam video saya tu, bukan semua, ada salah satu tu, apa nama ni, bila saya memeriksa semula dia punya fakta material dia tu, dan saya ada terkilaf sikit daripada segi fakta, yang mana saya tidak disaman pun ataupun dipanggil oleh mana-mana pihak berkuasa, tetapi saya diajak oleh guru-guru saya, dan semasa saya belajar juga, saya diajak untuk beramanah dengan ilmu, dan sekiranya berlaku sebarang kesilapan, saya perlu memaklumkan pada anda semua, walaupun kalau saya tak type apa dekat Facebook pun tak apa kan, tapi saya kena maklumlah sebab saya ada amanah saya, dan saya tidak akan mengelirukan ramai orang. Jadi kalau saya ada buat kesilapan, saya akan maklumkanlah bahawa ada kesilapan di situ, supaya orang tidak terikut-ikut dengan kesilapan tersebut. Jadi ini adalah prinsip moral dan juga etika yang saya praktikkan apabila saya duduk di dalam media sosial ini, apabila saya bersama-sama dengan anda semua, yang mana daripada dulu lagi, tapi saya rasa ni yang kali pertama kot. Jadi prinsip moral dan etika yang saya letakkan adalah apabila saya melakukan sebarang kesilapan, maka saya akan memohon maaf dan mengaku kesilapan tersebut. Bukanlah untuk menegakkan benar yang basah ataupun cuba spin untuk mengatakan bahawa saya ini adalah seorang yang benar. Jadi kesilapan saya tu bukan adalah satu kesilapan yang besar pun. Kesilapan tu apabila pihak wartawan telah pun mengemas kini artikel tersebut. Dan apa nama ni, dalam artikel tersebut dia telah kemas kini dan ditukarkan perkataan tersebut. Jadi semalam saya buat live, saya bagi tahu dah bahawa saya hanya baca The Star saja, saya tak baca surat khabar yang lain. Tapi bila ada, biasalah kan, bila ada kesilapan mereka kemas kini, dan saya sebagai orang yang quote story dia pun, saya kena buat turun video lah. Saya tak boleh nak kemas kini sebab saya live, saya nak kemas kini macam mana kan. Jadi saya buat turun atas sifat responsibel saya. Jadi dan sebenarnya apa nama ni, setiap kesilapan yang kita buat kita wajib perbetulkan lah. Jadi kesilapannya adalah satu paragraf di dalam The Star tu, dia tulis the 40 years old who goes by only name as there is no record of his parent on his birth certificate was a bundle of nerves as he waited for the lawyers to take him to get his identification card. Jadi mereka tertukar perkataan she dengan he tu. Yang saya ingat Hashimah ni seorang lelaki lah, sebab dia pakai his, dia pakai he kan.
Tapi bila diupdatekan ke masa kini balik artikel tersebut, oh dia letakkan perkataan she. Ditukarkan the 40 years old who goes by only name as there is no record of her parent on her birth certificate was a bundle of nerves as she waited for a lawyers to take him to get her identification card. Jadi dia tertukar perkataan his dengan he. Jadi saya mohon maaf lah kan. Jadi tak ada masalah apa di situ. Kita sentiasa melakukan kesilapan. Ada masalah, kita mohon maaf lah. Tak ada masalah apa. Jangan kita tegakkan benar yang masalah. Jadi siapa yang share video tersebut, tolonglah buat turun balik video tu kan. Esok Mbak jawab sendirilah. Kalau Mbak tak turun, saya dah beritahu. Okey, Ismail Hayal, Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Nanti saya akan terangkanlah tuan-tuan tentang menu rahmah dan sebagainya ni. Tapi hari ini saya nak pergi go on kepada berkaitan dengan isu Iswadi semalam dengan AR Teguh Niaga tu bila mereka berdebat semalam tu kan. Jadi saya nak memperbetulkanlah tu mukadimah saja. Tadilah ni kita nak masuk pergi topik dah. Tolong-tolonglah tekan button share tu di Facebook. Siapa yang ada di TikTok yang biasa tengok di Facebook, tolonglah pergi dekat Facebook, tekan button share bagi banyak sikit kan. Yang biasa tengok di TikTok tu, okey tak apalah, teruskanlah di TikTok tu kan. Kalau nak bagi gift pun bagilah kan, untuk sebab perjuangan. Derma dia kata. Okey tuan, daripada Cerak Tok Kun, Waalaikumsalam. Rakan-rakan kita harap semua dah makan. Saya tadi pun, rupanya hari ni ada bola tuan-tuan, Perak lawan Kuala Lumpur. Tadi saya pergi nak makan tempat tu dekat stadium Ceras tu. Saya pipi abang kat bini saya, ramai orang sini, mesti makanan sini sedap. Tapi saya pun pergi lah, pergi tengok, siapa dengan ada jual benda tiup-tiup pek tu. Lepas tu ada baju semua ada jual kan. Saya pun macam pelik lah kan. Tapi makanan situ memang sedap kan. Dekat dia ada food truck situ kan. Memang sedap. Jadi saya pun orang kata apa ni, order lah makan kan. Order makan. Lepas tu saya tanya abang tu, bang, siapa ramai sangat orang? Rupanya hari ni ada bola. Perak lawan Kuala Lumpur kan. Okey tuan-tuan koyak walaun Syafiq dengan Iswadi. Satgi kalau Iswadi dengar ni lagi koyak. Suruh dia main naik kalau dia berani berhadapan dengan saya. Satgi saya bagi ni, satgi dia lagi dia koyak. Pasal isu semalam satgi hampa pun koyak juga okey tuan-tuan teruskan perkongsian tuan share dulu satgi orang kata apa ni, koyak walaun Syafiq. Saya ajak dia debat ni kali ke-9. Saya tak pernah tarik pun. Saya cabar dia debat tu. Sabar kata saya tarik. Saya tak pernah tarik. Ni cabaran kali ke-9. Saya nak ajak dia debat isu 4.5 bilion. Macam mana dia tahu tentang kontraktor dan sebagainya tu. Tak ada masalah apa. Kalau dia nak debat isu telur ni pun tak ada masalah apa. Suruh dia main naik masuk. Jadi saya tak pernah tarik pun. Tapi saya tak tahu tiba-tiba semalam dia perwakilkan AR pula untuk pergi okey tuan teruskan perkongsian rakan-rakan di Facebook, di TikTok di sana, teruskan perkongsian tuan Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Okey tuan-tuan yang pertama sekalinya saya nak buat disclaimer lah. Tapi AR jangan marah AR tapi saya kena sebut benda ni. Kalau tidak mereka duk ingat AR ni anak buah saya. Jadi pelik sikit AR AR dengan Tosa, saya memang bersahabat dengan AR lah. Jadi saya kena buat disclaimer ni. Yang pertama sekalinya, AR tidak mewakili diri saya. Dan beliau hanya memberi pendapat diri dia sendiri, yang tidak mewakili diri saya sendiri pun. Jadi bagi saya, Iswadi berdalih untuk berhadapan dengan saya dengan menggunakan orang lain. Kononnya anak buah saya, dan menyuruh anak-anak buah dia untuk up video tersebut. Konon-kononnya lah. Setiap pandangan yang dibagi oleh orang lain itu adalah pandangan saya sendiri. Sedangkan kalau Iswadi nak bertanya, dia boleh tanya saya, anak-anak buah Iswadi. Kalau dia nak bertanya, dia boleh tanya saya direct dan saya boleh jawab berkaitan dengan apa yang dia persoalkan. Jadi kalau dia tanya orang lain, orang tu jawab, itu adalah pandangan orang tu, bukan pandangan saya. Sebab saya tak ada anak buah. AR pun bukan anak buah saya, tapi dia bersahabat dengan saya. Bila dia bersahabat dengan saya, dia ada pandangan dia sendiri. Muhammad Maktaib tengok di Facebook, saya ada Facebook. Jadi AR dia ada pandangan dia sendiri. Saya ada pandangan saya. Mana boleh pandangan yang sama? Pandangan yang dia bagi, ni pandangan yang dia bagilah. Pandangan saya bagi, pandangan saya lah. Jadi
And kalau dia nak cerita tentang fakta, dia mai jumpa saya akan bagi tahu. Jadi kalau tak silap saya lah. And semalam isu yang mereka timbulkan adalah soal Iswadi cakap semalam adalah harga telur naik. And semasa zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. And jadi contoh yang dia berikan adalah ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin angkat sumpah. Berapa bulan Tan Sri angkat sumpah pada waktu tu. Dia kira dia ambil lepas serah daripada kerajaan Pakatan Harapan lah. Harga telur pada waktu tu adalah 0.35 sen. 0.35 sen. Ada 35 sen harga telur dia sebut semalam. So semasa Tan Sri Muhyiddin Yassin letak jawatan, and harga telur adalah 41 sen. So dia tanya dengan AR, 41 dengan 35 mana lagi besar? Jadi AR pun jawab kepada Iswadi. Dia kata memanglah ada naik. So Iswadi kata, so dekat situ selesai lah. Saya nak tahu ada naik tidak ada naik je. Jadi dia mengatakan bahawa ada kenaikan 6%. Jadi itu adalah jawapan yang dibagikan oleh AR kepada Iswadi. Tapi kalau Iswadi tanya saya berkaitan dengan isu ni, saya ada benda lain pula. Saya akan buka kat dia. Satu, saya bagi rujukan lah. Saya bagi rujukan yang saya pakai adalah yang pertama daripada Bank Negara Malaysia. Trend harga komoditi global, dinamik inflasi dan tindak balas dasar daripada Bank Negara Malaysia. Kajian yang dibuat oleh Bank Negara Malaysia. Saya ulang lagi sekali ya. Saya akan pakai hujah saya berdasarkan rujukan ni. Trend harga komoditi global, dinamik inflasi dan tindak balas dasar. Kajian daripada Bank Negara Malaysia. Yang kedua, saya akan pakai rujukan saya Macro Trend Price Soybean and Corn 2018 until 2022. Ini saya akan pakai. Saya ulang lagi sekali rujukan saya untuk Wamuncai. Macro Trend Price Soybean and Corn 2018-2002. Dan yang ketiganya rujukan saya akan pakai adalah DBS Report harga ex-farm telur ayam tahun 2018 hingga 2022. Jadi tuan-tuan, bila kita cerita tentang telur ayam, jadi saya tunjuk sikit kepada tuan-tuan, ada slide yang saya buat di sini. Slide yang kita ambil daripada Bank Negara Malaysia. Mula sekali saya tunjuk di Facebook. Bila kita cerita tentang harga komoditi global kepada harga ayam tempatan, ni dan nasi campur lah dia beritahu kan dalam kajian ni. Jadi kalau kita tengok, apakah faktor kepada kenaikan harga ayam dan telur ayam ini? Kalau kita tengok adalah daripada dua perkara. Dia punya pemboleh ubah dia adalah harga makanan bijirin, kacang soya dan juga harga arang batu. Lepas tu dia pergi dekat kilang makanan loji kuasa, kos makanan ayam itu merangkumi 70.7% daripada kenaikan harga ayam itu. Kalau harga ayam berkaitan dengan anak ayam, pekerja, vitamin, utility. Jadi ini adalah faktor kepada kenaikan harga ayam ataupun telur ayam. Okey tuan, sekarang saya tunjuk di TikTok pula. Untuk kita tengok, kalau kita nak tengok adakah pada zaman Tan Sri dan sebagainya, harga komoditi global lah. Bagaimana kita nak tahu bahawa ada peningkatan daripada sudut harga telur ayam dan juga harga ayam, ini pemboleh ubah dia. Harga makanan bijirin, kacang soya, harga arang batu. Jadi kos makanan merangkumi 70.7% daripada harga ayam ataupun harga telur ayam di pasaran. Harga anak ayam berusia sehari merangkumi 18.4% daripada harga ayam, pekerja 41%, vitamin, utility dan lain-lain. Jadi ini adalah orang kata apa? Dia akan merangkumi daripada sudut harga ayam dan juga harga telur ayam itu sendiri. Jadi saya tak tahulah Iswadi pakai rujukan mana, tapi I give you rujukan yang datangnya daripada Bank Negara Malaysia yang semua orang boleh pergi baca sendiri pun. Tapi kalau dia tanya saya semalam, saya akan bagi tahulah kepada dia. Jadi tuan-tuan, begitu juga dengan kalau kita tengok sebab punca kenaikan harga ayam. Jadi tuan-tuan, saya bagi pada tuan-tuan, kalau kita kira komoditi ni kita ambil pada bulan Jun dan juga Disember. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok pada pada bulan Jun 2018, pada bulan Jun 2018, harga jagung pada waktu itu adalah USD 3.61 per bushel. Harga soya adalah USD 9.69 per bushel. Dan kalau kita tengok harga pada suku tahun ketiga dan keempat 2018 itu, harga telurnya pada kadar 0.43 sen.
Dan pada bulan Disember 2018, harga jagung meningkat kepada USD 3.85 per bushel. Dan harga soya menurun pada USD 9.17 per bushel. Harga telur ayam pada suku tahun pertama dan suku tahun kedua 2019 adalah 0.43 sen. Pada bulan Jun 2019, USD harga jagung adalah USD 4.16 per bushel. Harga soya adalah 8.56 per bushel. Harga telur pada suku tahun ketiga dan keempat pada tahun 2019 adalah 0.43 sen, 43 sen satu biji. Dan pada bulan Disember 2019, harga jagung menurun kepada 3.88 per bushel dan harga soybean juga pada kadar 9.07 USD per bushel. Harga telur pada suku tahun pertama dan kedua pada tahun 2020 adalah 0.38 sen ataupun 38 sen sebiji. Pada bulan Jun tahun 2020, harga jagung menurun kepada 3.44 USD per bushel dan harga soya menurun kepada 8.71 USD per bushel dan harga telur ayam pada suku tahun ketiga dan keempat pada tahun 2020 menurun kepada 30 sen sebiji. Dan selepas itu tuan-tuan, pada 11 hari bulan 3 tahun 2020, dunia mengisytiharkan COVID-19. Dunia mengisytiharkan COVID-19 di mana pada bulan Jun tahun 2020, harga jagung pada ketika itu adalah 3.44 USD per bushel dan juga harga soya adalah 8.71 USD per bushel dan harga harga telur pada suku tahun pertama dan keempat pada tahun 2020 adalah 30 sen. Dan pada bulan Disember tahun 2020, harga jagung meningkat kepada 4.51 USD per bushel dan harga soya meningkat kepada 11.61 per bushel, di mana harga telur pada suku tahun pertama dan suku tahun kedua tahun 2021 meningkat kepada 39 sen sebiji, di mana kerajaan telah pun mensubsidikan pada ketika itu 0.08 sen, di mana harga telur yang sebenarnya adalah pada kadar 47 sen sebiji. Apabila harga jagung dan juga harga soya itu meningkat mendadak. Pada bulan Jun tahun 2021, harga jagung adalah USD 6.85 per bushel dan harga soya adalah 15.05 per bushel. Jadi harga telur pada suku tahun ketiga dan keempat 2021 adalah 51 sen, di mana kerajaan telah pun mensubsidikan 8 sen bagi sebiji telur, yang mana harga dalam pasaran adalah 43 sen. Pada bulan Disember tahun 2021, harga jagung adalah USD 5.90 per bushel dan harga soya adalah USD 12.68 per bushel. Maka pada ketika itu harga telur dalam pasaran pada suku kepada 49, yang mana kerajaan telah pun mensubsidikan 10 sen bagi setiap biji telur. Harga telur dalam pasaran adalah 39 sen. Pada bulan Jun tahun 2022, harga jagung meningkat disebabkan oleh konflik Rusia Ukraine yang berlaku pada 22 hari bulan 2 tahun 2022. Harga jagung meningkat kepada USD 7.85 per bushel dan harga soya daripada 12 naik kepada 17.85 USD per bushel. Manakala harga pada suku tahun ketiga dan keempat 2022, harga telur meningkat kepada 51 sen sebiji dan kerajaan telah pun mensubsidikan 10 sen, yang mana harga dalam pasaran tempatan adalah 41 sen sebiji. Jadi kita nak tanya tuan-tuan, hari ini semasa Anwar menjadi Perdana Menteri, Anwar mengangkat sumpah pada bulan 12 tahun 2022, harga jagung dalam pasaran dunia daripada 7.85 turun kepada 6.34 USD per bushel.
Dan juga harga soya menurun daripada 17.45 kepada 14.87 USD per bushel. Kenapa telur pada hari ini adalah pada angka 0.54 sen sebiji? Kita nak tanya, kalau dulu masa konflik Rusia-Ukraine telur boleh lagi harga murah daripada sekarang, kenapa sekarang ni harga soya dan jagung menurun tetapi harga telur itu tidak menurun? Ini mengikut kepada trend yang telah pun dibekalkan. Jadi kita nak tanya, jadi kalau saudara Iswadi cakap ada kenaikan, yes, ada kenaikan, tapi apakah tindakan kerajaan untuk mengawal kenaikan tersebut? Sudah tentulah kerajaan memberi subsidi. Jadi sekarang ni ada penurunan. Kenapa tidak ada penurunan daripada sudut harga telur? Jadi persoalan kepada saudara Iswadi Murni ini, ia bukannya soal di antara 38-41, tetapi bagaimana Iswadi memahami harga komoditi global. Kalau Iswadi Murni tidak boleh memahami berkaitan dengan benda itu, setakat ambil 41.38, anak saya yang umur 5 tahun pun boleh hujah. Adakah orang daripada Pakatan Harapan hanya setakat standard tu saja? Jadi saudara boleh tengok sendiri hari ini, harga jagung dan juga soya menurun, tetapi harga berkaitan dengan harga telur ini tidak menurun, harga ayam tidak menurun dan sebagainya. Jadi soalan yang kita timbulkan kepada mereka, jadi mereka mengesahkan bahawa harga telur jadi murah sebab kita dulu memberi subsidi sebanyak 1.8 bilion. Jadi kita nak tanya, adakah kerajaan masih mengekalkan subsidi telur dan ayam ini kepada masyarakat? Ini kita nak tanya, adakah subsidi ini masih dikekalkan? Ini soalan pertama. Soalan yang kedua, bagaimanakah penguatkuasaan kerajaan untuk memastikan supaya harga dedak dan juga harga anak ayam itu menurun? Sebab kalau kita tengok based on statistik, bukan kata daripada sudut harga dedak, harga arang batu turun tapi elektrik tak turun. Harga arang batu turun, tuan-tuan, saya tunjuk pada saudara semua. Harga arang batu. Harga arang batu turun tapi elektrik naik 44% kepada industri. Jadi kita pun tak faham kenapa berlaku benda tu. Mungkin Anwar dia ada teknik dia yang tertentu lah, tapi dia kena terangkanlah kepada kita. Jadi saya tunjuk kepada saudara semua, tolonglah share-share dulu tuan-tuan. Janganlah tak share langsung. Okey, saya tunjuk kepada saudara. Harga arang batu menurun. Nampak? Masa kita jadi kerajaan, berapa harga arang batu? Sekarang ni berapa? Harga arang batu menurun. Kenapa tarif elektrik dinaikkan? Ini persoalan kita. Ini persoalan kita. Okey, saudara. Hari ni menang, esok barang mahal. Ya, betul tuan-tuan. Setakat mereka memberi alasan demi alasan demi alasan demi alasan kepada kita. Siapa bila pula tarif elektrik naik? Tu dia tak tahu. Dia tak tahu, pergi buka ICPT. Buka ICPT, imbalance cost pass-through. Lepas tu tengok sendiri. Untuk HB, high voltage, medium voltage, dan juga MNC, tarif elektrik dinaikkan sebanyak 44%. Ataupun boleh buka laporan daripada industri. Orang ramai tak tahu sebab apa elektrik naik. Jadi buka daripada FMM ada terangkan. Dan dia minta kerajaan untuk reducekan tarif elektrik. Ini masalah orang Pakatan Harapan. Bila orang suruh mereka baca, mereka tak mau baca. Orang suruh baca surat khabar, mereka baca Facebook Banon saja. Itu yang masalahnya. Jadi ICPT ni dibuat sebanyak setahun 2 kali. Dia buat pada bulan Jun dan juga dibuat pada bulan Disember. Untuk menyelaraskan semula harga harga tarif elektrik. Jadi tuan-tuan, kita bukan nak spin dan sebagainya, kita menunjuk kepada saudara semua ini adalah buktinya. Tarikh 19 Disember 2022.
FMM rayu kenaikan secas tarif elektrik secara berperingkat. Jadi tuan-tuan boleh baca dalam kenyataan yang mengatakan bahawa kenaikan secas tarif elektrik sebanyak lebih 44% bagi pengguna voltan sederhana MV dan voltan tinggi HV akan menimbulkan kebimbangan dan cabaran utama kepada kategori pengguna ini untuk tempoh 6 bulan akan datang, kata Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia FMM. Jadi sebab itulah harga tarif elektrik itu dinaikkan. Sebab itulah harga barangan orang kata apa, asas itu naik disebabkan oleh harga tarif elektrik yang meningkat sekarang ini. Jadi saya nasihatkanlah kepada orang-orang Pakatan Harapan ni banyak-banyakkanlah membaca. Sebab kalau tak membaca, langsung tak tahulah. Macam contohlah, mereka duk troll saya. Mereka kata tentang menu rahmah. Mereka kata kat saya, Afiq, menu rahmah ni bukan CSR. Saya kata lah, dalam surat khabar, Maidin dengan Prisma bagi tahu, mengatakan bahawa mereka membuat menu rahmah ni atas sebab CSR. Dia kata tak, menteri cakap lain. Saya dengar daripada grup Pakatan Harapan, mereka bagi tahu lain. Pegawai-pegawai menteri bagi tahu, kata mereka panggil pengusaha. Saya kata, hang nak percaya cakap Cyber Trooper ataupun hang nak tengok sendiri kenyataan Maidin dan juga Prisma? Hang tengok sendirilah kenyataan Maidin. Hang tengok sendirilah kenyataan Prisma. Siapa hang tak mau tengok kenyataan mereka ni? Hang kena tengoklah baru hang boleh ada akal kalau hang tak pergi baca. Jadi macam tu, orang kata tunggu macam tu lah. Jadi kalau kita jarang membaca dalam kerajaan sekarang ni, maka kita akan ditipu lah bulat-bulat oleh mereka-mereka ni semua. Okey, tuan-tuan. Jadi harga komoditi dunia, tuan-tuan, meningkat semasa. Ni saya nak tunjuk sikit lah harga komoditi ni. Ni ikut sebab takut Iswadi dia nak pi sediakan bahan-bahan untuk dia balas malam ni kan. Okey. Harga komoditi utama dunia indeks berdasarkan dolar. Januari 2020 ni tengok. Semasa pandemik dan juga Ukraine War, tengok ni, harga meningkat secara mendadak. Tu. Tetapi kerajaan pada ketika itu masih mampu untuk mengawal kenaikan harga barang. Kalau kita tengok di sini. Ni di AFP pula saya tunjuk. Harga komoditi utama dunia meningkat secara mendadak apabila berlakunya wabak COVID dan juga permulaan konflik ketenteraan Ukraine. Tetapi kerajaan pada ketika itu tidaklah teruk macam kerajaan hari ini. Sampai rakyat nak makan sesuap nasi pun susah, saudara. Sampai rakyat nak beli barang rumah pun tak ada duit. Kan, saudara semua? Jadi walaupun kita menghadapi dengan keadaan yang kesukaran pada ketika itu, namun kita masih lagi dapat untuk membantu rakyat dan mengurangkan kos yang terpaksa ditanggung oleh rakyat, tuan-tuan. Jadi saya heran, tuan-tuan, apa saya terganggu batuk pun saya dah tengok turun kan. Terganggu di FB saya bila pause orang balik dia tukar view lain pula. Tak bantu pun. Heranlah kalau abang kata tak bantu. Orang lain tahu. Kalau Chai Bang Noy ni memang dia akan jawab kata tak bantu. Ya betul, view terganggu, saya tahu. Line lagging tadi ganggu dari tadi lagi. Ni okey dah. Itulah pasal dia line jadi lagging. Saya pun tak pasti siapa. Saya pergi tengok tuan-tuan. Saya tukar line tu. Sekarang okey kot. Sekarang okey line line kat Amerika okey terbaik bang line kat Amerika okey. Okey saudara semua jadi itu adalah berkaitan dengan Iswadi debat dengan ni. Okey tuan-tuan, begitu jugalah dalam kenyataan Mat Sabu hari ni. Kita nak tahu yang mengatakan mereka ni reti buat kerja ataupun tak reti buat kerja, senang ya.
Harga sayur naik. Mak Sabu minta mana-mana rakyat yang pandai buat sistem, dia tak pandai IT sangat, tapi siapa yang pandai buat sistem, boleh bantu dia. Buat sistem untuk memastikan harga sayur ni turun. Tuan-tuan, saya ni dalam bidang computer science, information technology. Hang buat pilah sistem apa pun. Hang buat pilah sistem apa pun guna duit rakyat beratus juta pun, tapi kalau kerajaan buat dasar dengan polisi pun merapu, dan tidak ada satu rangka kerja yang baik untuk memastikan harga sayur ni turun, takkan berlaku. Pakai pilah sistem apa pun. Kalau gerak kerja itu sama, kalau masih duduk atas kursi bersenang-lenang, memang tidak ada. Memang tidak akan berlaku. Ataupun sengaja nak keluar yang bagi tahu buat pengumuman siapa nak buat sistem, lepas tu bagi kat geng sendiri dapat projek buat sistem tersebut. Jadi tuan-tuan, punca kenaikan harga sayur ni yang pertamanya adalah kerana kita tahu berlakunya peralihan monsun timur laut pada bulan November hingga bulan Disember. Dan yang keduanya adalah kerana berlakunya banjir. Banjir, tanah runtuh yang memusnahkan banyak tanaman dan sebagainya. So, apa yang petani ni buat, bila kawasan luar bandar banjir, dia nak kena beli barang baru apa semua, bila bantuan kerajaan tidak ada, maka dia akan menaikkan harga dia punya produk dia, supaya dia dapat, orang kata apa, cover dia punya loss balik dalam banjir dan sebagainya. So, sebab itulah pentingnya kerajaan untuk melihat kepada petani-petani yang terlibat dengan banjir untuk memberi bantuan kepada mereka. Sama ada bantuan RM1 ataupun bantuan apa saja untuk memastikan supaya mereka tidak memindahkan kepada rakyat dan di akhirnya sayur itu menjadi harganya sangat mahal. Yang keduanya adalah kerana produktiviti. Mereka tidak dapat mengeluarkan sayur banyak sebab dia punya produktiviti dia terhad. Jadi apabila produktiviti terhad, sebab apa masalah dia? Masalahnya kerana adalah orang tempatan, rakyat tempatan tidak mau kerja dekat ladang sayur. Orang Malaysia dia tak mau kerja kat ladang sayur ni, dia nak jadi toke, bos dan sebagainya. So yang kerja dekat ladang sayur ni adalah buruh-buruh warga asing. Jadi isunya sekarang ni apabila mereka kekurangan tenaga kerja, mereka kekurangan tenaga buruh kerja asing, maka produktiviti mereka berkurang. Bila produktiviti mereka berkurang, of course lah supply itu akan berkurang. Jadi kerajaan perlu fikirlah untuk mempercepatkan, sama ada mempercepatkan kelulusan ini ataupun membuat program rekabilisasi warga asing ini agar dapat mereka meningkatkan produktiviti mereka supaya mereka boleh mengeluarkan sayur lebih banyak. Dan yang keempatnya adalah kenaikan harga sayur ini dulunya adalah bergantung kepada nilai mata wang ringgit, sebab ada sayur-sayur yang diimport seperti ubi, cili dan kobe Cina dan sebagainya. So barang-barang ini diimport. So apabila nilai mata wang ringgit itu rendah maka harga sayur itu akan meningkat. Dulu harga sayur ni mahal disebabkan nilai ringgit berbanding USD adalah RM4.75. Jadi sekarang ni orang-orang Abang Noan mengatakan bahawa nilai ringgit telah stabil. Ringgit hari ini dah 4.26 per USD. Jadi kenapa harga sayur dalam pasaran, harga-harga sayur import ini tidak boleh turun? Malah harga-harga barang-barang import juga tak turun selepas dinaik. Maka ini menunjukkan bahawa penguatkuasaan itu kurang. Ini menunjukkan bahawa menteri tidak ambil inisiatif untuk memastikan pengimport ini mematuhi apabila USD telah kurang, apabila nilai ringgit mengukuh, mereka perlu ada tanggungjawab untuk mengurangkan harga di dalam pasaran tempatan. Jadi dia bukan sebab masalah sistem, bukan sebab nak kena buat sistem yang bagus apa semua, no. Kalau menteri duduk atas kursi, orang jawab tentang berapa nilai ekspor telur tak boleh bagi tahu. Ni masalah telur dah berapa hari, 60 hari tak boleh nak selesai. Kalau duduk relax, dia duduk harapkan orang ni nak buat sistem, orang tu nak buat sistem, benda ni takkan selesai. Jadi kalau menteri tak boleh nak buat kerja, kena tanya dengan menteri yang lebih berpengalaman. Kena sembanglah dengan Ronald Kendi, tanya dia, sebab dulu dia duduk situ, dia berjaya untuk mengawal harga barang. Dia berjaya untuk mengawal harga telur dan sebagainya. Call lah dia, WhatsApp dia tanya, Ronald nak buat kerja macam mana ni? Aku dah penat dah ni, aku tak boleh nak buat apa. Kalau rasa malu nak tanya dengan Ronald Kendi, tanyalah dengan pegawai-pegawai di kementerian.
Kan, hang panggil lah pegawai-pegawai di kementerian, tanya mereka apa masalah yang kita hadapi daripada peringkat akar sana, di bawah sana, apa masalahnya. Kan, kenapa masalah ini berlaku. Kan, tiap-tiap hari brief lah, lepas tu fikirlah macam mana nak selesaikan masalah. Kan, bukan nak buat keluar kenyataan mudah, we create another system. Sistem dah ada. Kalau nak pantau harga sayur ni, dah ada sistem di bawah KPDN. Kan, yang dipanggil sebagai price catcher ni, dia bukan sistem untuk telur dengan ayam je. Semua barang boleh ada dalam tu. So dah buat sistem baru lagi untuk apa? Tak perlu dah sistem baru. Kita ada banyak sistem. DVS report sistem, sistem nafas, macam-macam sistem kita ada. Sistem pemantauan peladang, semua kita ada. So kita nak sistem apa lagi yang kita perlukan? Kita tak perlu sistem, kita perlukan bagaimana menteri menguruskan kementerian, bagaimana menteri nak memastikan kementerian dia berfungsi dengan baik. Ini yang kita perlukan sebenarnya, saudara semua. Okey, tuan ni bankrupt ni syok sikit lah. Tapi yang bagi nak share lu, hang tak share, saya malas sebut Pakatan Harapan. Yang ni point dia paling sedap sekali hangpa nak baloi depa. Kalau malam ni depa panggil hangpa nak cerita pasal bankrupt, hangpa boleh bubuh depa macam tu lah. Ni saya bagi point cukup baik punya. Ini poin penipuan puak-puak Pakatan Harapan ni, rakyat boleh tengok. Okey, tuan ya, time Anwar Petrus ni masih. Sistem ni memang bagus punya. Hari ni kita menang, esok kita tipu rakyat. Poin ni mereka rajin nak main. Malam ni semua room main. Saya bagi hampa-hampa yang pergi kat semua room. Ni cerita di TikTok lah, saudara. Mereka nak main poin ni gila-gila punya. Isu bankrupt ni. Kalau saya buka kat hampa gelap mampu. Okey, hampa pergi catik rujukan saya dulu. Hampa ambil rujukan saya dulu. Rujukan saya beritaharian.com.my. Tajuk dia pinjaman peribadi antara punca ramai Melayu bankrupt. Itu rujukan pertama. Yang keduanya adalah Malaysia Department of Insolvency and MDI, ataupun Jabatan Insolvency Malaysia. Dia punya tajuk database dia adalah statistik kes kebankrapan mengikut sebab kebankrapan. Hari ini, tuan-tuan, orang-orang di Pakatan Harapan, mereka memainkan isu, saudara semua. Masa Perikatan Nasional bersatu dengan PAS jadi kerajaan. Bankrupt, laporan bankruptsi pada tahun 2021 hingga Mei 2022 adalah 17,599. Ramai saudara rakyat yang bankrupt disebabkan lockdown, disebabkan pandemik, Tan Sri kurung rakyat, syarikat tutup, ramai saudara rakyat bankrupt. Inilah kekejaman yang dibuat oleh Tan Sri, Datuk Seri Muhyiddin Yassin. Inilah kekejaman, ramai anak muda hilang pekerjaan, ramai anak muda bankrupt, ramai anak muda itu ini semua cerita sampah semua saya nak bagi tahu pada tuan-tuan. Sebab apa? Tang kita dia ambil, tang mereka dia tak ambil. Tuan-tuan, saya baca pada tuan-tuan data statistik kes kebankrapan mengikut sebab kebankrapan di bawah Jabatan Insolvency Malaysia. Pada tahun 2014, orang Malaysia yang bankrupt adalah 24,365 orang. Pada tahun 2015, bankrupt adalah 20,472 orang. Tahun 2016, bankrupt adalah 44,837 orang. Tahun 2017, bankrupt adalah sebanyak 20,244 orang. Tahun 2018, bankrupt sebanyak 18,500 orang. Tahun 2019, bankrupt 12,051 orang. Kira pada zaman Pakatan Harapan, bankrupt ada 30,551. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab mereka mengambil apa? Mereka ambil 2 tahun, dia bubuh sekali. Nak bagi nampak besar lah kunun-kununnya, dia ingat rakyat ni bodoh. Jadi tuan-tuan, pada zaman Tan Sri, semasa Tan Sri menjadi Perdana Menteri, nilai bankrupt ini turun pada tahun 2020, turun kepada 8,351 orang.
Pada tahun 2021 turun kepada 6,554 orang. Sebab apa nilai bankrupt turun? Tuan-tuan, kita guna otak tuan-tuan. Sebab apa bankrupt turun? Sebab moratorium. Mana mungkin hang dapat moratorium hang bankrupt? Wa muncai, cai, walanon. Please read the article first. Tengok data tu. Kalau Siam dia panggil apa tau? Wa muncai, walanon. Tengok dulu data tu sebelum anda bawa hujah. Kalau anda bawa hujah berdasarkan apa yang Fahmi Fadzil sajikan kepada anda, maka anda jadi bodoh lah. Nama pun Menteri Badut. Mana mungkin dapat moratorium hang kena bankrupt? Seluruh rakyat Malaysia dapat moratorium bankrupt. Mana mungkin? Betul tak saudara semua? Sebab semua orang pada tahun 2020 sampai tahun 2021 mereka dapat pelepasan daripada membayar hutang. Bankrupt ni apabila dia tidak mampu untuk membayar hutang. Bagaimana angka itu boleh meningkat? Pada tahun 2021 and bankruptcy adalah 8,351 dan juga pada tahun 2021 adalah 6,554. Tahun 2020 8,351 dan tahun 2022 adalah 11,045. Dia campur 3 tahun, dia bubuh 17,599. Pada zaman PH 18,000 campur 12,000, 30,000 orang bankrupt. Yang tu dia tak cerita. 30 rakyat Malaysia bankrupt. Yang tu dia tak cerita. Pada waktu tu COVID tak ada. Pada waktu tu virus apa benda pun tak ada. Nampak tak? Cubaan untuk memburukkan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Nampak tak? Cubaan dan usaha untuk menjatuhkan reputasi Perikatan Nasional di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Tok Gurah di awak. Nampak? Tapi kalau rakyat yang cerdik, dia akan fikir, weh, aku dapat moratorium, bank tak payah bayar. Kalau bankrupt ni bermakna aku tidak mampu ataupun tidak mempunyai keupayaan untuk bayar hutang. Bagaimana aku boleh bankrupt kalau pada waktu tu setahun aku tak payah bayar hutang? Nampak? Jadi tuan-tuan, inilah saya bagi tahu pada tuan-tuan, kerja mereka bukan mereka nak fokus kepada rakyat. Kerja mereka adalah untuk manipulate. Bukan mereka hari ini untuk membantu rakyat. Apakah usaha ataupun apakah orang kata apakah cadangan-cadangan ataupun gerak kerja ataupun dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan hari ini untuk membantu rakyat? Tidak ada. Tidak ada langsung, tuan-tuan, saudara semua. Dan hari-hari bila mereka sekarang ni dah ada Jcom, kerja mereka adalah propaganda. Setiap hari propaganda dan sebagainya, tuan-tuan. Ui, nasib baik tak jatuh laptop aku. Tepih nak terbalik laptop saya. Okey, tuan-tuan. Syafiq buat VTT pasal bankrupt. Nanti saya akan share dalam grup. Hampa ambil saya punya slide dalam grup. Saya tiap-tiap hari saya ada slide. Saya akan buat slide lah, nota-nota saya. Saya akan hantar ke hampa tiap hari. Dalam grup saya yang Indra Loka tu, saya hantar tiap hari saya punya note. Jangan risau. Hampa boleh buat sendiri. Kalau semua benda saya buat tu yang mereka kata saya terima 20 juta tu. Saya buat nota, hampa buatlah video kan. Saya akan bagi sekali dengan rujukan dia. Okey, tuan, soalan. Takkan tak nampak lagi apa kerajaan buat? Nak bagi tahulah apa kerajaan buat. Bagi tahu kita nak dengar. Oh, mercun. Mercun adakah satu benda yang baik? Tiap-tiap tahun raya haji, raya puasa, berapa ramai orang yang hilang anggota badan, berapa ramai orang yang cedera dan sebagainya disebabkan mercun. Adakah dengan memberi lesen kepada mercun itu adalah satu perkara yang baik? Saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, mercun kalau yang besar untuk tembak, untuk event dan sebagainya tak ada masalah apa. Tapi mercun yang kecil-kecil yang membahayakan, lempak dalam rumah orang, budak main, hancur tangan, rosak masa depan dia, adakah itu satu kejayaan? Ini bukan satu kejayaan, ini adalah satu kebodohan. Lebih baik buat lesen ganja lagi bagus. Lesen ganja ke, lesen heroin ke. Jadi boleh juga kan buat. Kita kena mengawal orang macam mana mereka nak ambil dadah. Tapi kita bagi lesen dulu. Okey, tuan. Macam bola bahaya. Bila nak dapat Petro Rahmah tu lah pasal dia. 30
30 counter ni abang tu mana? Dia masuk dalam video saya tadi, VTT tak komen, dia kata hang ni tiap-tiap hari duk balon. Saya kata kat dia, mana Anwar Ibrahim janji dengan abang kata nak buka 30 counter. Kan? Kerajaan Madani berjaya kawal harga babi kan. Jangan nak sebut harga babi. Saya kena siasat pasal isu tu lah. Kerajaan menurunkan harga babi, dia panggil saya buat siasatan tu. Okey, tuan, jangan lupa bagi aku sikit. Kalau tak suk sehingga benda yang salah pun kita masih perjuangkan, sangat memalukan. Betul bang? Loh, tuduh kita makan babi pula. Kita bukan sebab kita makan babi dan sebagainya. Saya bagi tahu majoriti rakyat Malaysia makan ayam dan telur. Siapa pergi turun harga babi dulu? Patut fokuslah kepada isu harga ayam dan telur. Sampai hari ini belum ada penyelesaian ke atas isu harga ayam dan telur. Ini yang jadi pelik dia. 30 kaunter halimunan. Rakyat nak barang basah turun harga untuk masak, bukan sekali makan RM5, kena beranak 3 kali makan koyak Bukit Fik. Tahu tak apa? Saya duk bagi tahu lah, tapi video tu saya akan up balik yang menu rahmah tu. Tiba-tiba mercun pula lului tu pasal dia. Anwar Maha Firaun. Okey tuan-tuan, soalan-soalan tak cerdik kerajaan hari ni. Allah Maha melihat, Maha berkuasa, lagi Maha mengetahui. Betul bang Rahmi betul, dan rakyat juga dia boleh tengok juga dan melihat tuan-tuan. Dan kita pun berdoa kepada Allah SWT supaya tunjuklah hidayah kepada Perdana Menteri kita. Kita selain daripada kita duduk bising di sini, kita pun berdoa supaya dia jumpa hidayah dia, supaya dia nampak bahawa rakyat tengah susah dan sebagainya. Okey saudara. Balon kau-kau. Terbaiklah mercun boleh jual. Manipulasi terpimpin, itulah politik LGBT on the way coming to Malaysia. Okey tuan. Kari satu, kerajaan 3 Abdul Fik, betul ke kenyataan RPK BM belanja 6 juta, PH 10 juta setiap satu kerusi parlimen baru-baru ni masa PRU15? Ada video ni Raja Petra ada buat keluar video latest pasal ni. Dia kena ada seorang sebut tentang pembelanjaan Pakatan Harapan, saya boleh buat report kat SPRM, suruh SPRM cek betul tak kenyataan dia. Raja Petra ada keluar tentang ni. Seriously, Raja Petra ada keluar. Hari Isnin ni saya akan pergi buat report SPRM. Sebab saya kena ada punca untuk saya buat report supaya SPRM siasat. Oh ada video share kat saya. Hampa jangan semua WhatsApp kat aku bentang kubuh hampa dalam grup tu, semua WhatsApp penuh telefon saya WhatsApp hari ni. Mas saya buka pun tak boleh nak baca. Jadi hantar dalam grup satu lagi, Indra Loka boleh hantar. Ada Raja Petra, hantarlah Indra Loka. Boleh dia janji ada orang bertikai janji ada orang buat video, kita boleh pi dekat SPRM. Jadi kita nak set bila pi SPRM. Kita nak tanya geng-geng kita. Ada cantik. Cantik. Kalau Raja Petra ada cantik, saya akan minta dengan Tuan Feris Feris Omar, kita bincang nanti tengok macam mana. Untuk kita buat report dan sebagainya. Okey tuan ada keluar tadi Okey. Bila dia ada seorang pertikaian je dah boleh buat Tan Sri Ismail Sabri nak bawa isu, Datuk Wan pun nak bawa juga isu KWSP ni. Sebelum NGO tu jumpa dengan Ismail Sabri, NGO tu jumpa dengan Wan Saiful Wan Jan dulu. Isu KWSP ni kan. So ramailah orang yang nak bawa. Dulu masa rakyat duduk kelang kabut, duduk kecoh dan sebagainya, hampa tak mau nak bawa. Hampa jadi kerajaan nak bawa apa? Laksanakan, bagi tahu dekat Timbalan Perdana Menteri, Presiden UMNO, bagi tahu kat Datuk Seri Ismail Sabri. Bukannya nak cerita kat luar, bagi tahu dia, bisik dekat ni Zahid, bagi tahu dia Zahid bagi lulus. Rakyat nak KWSP, depa kerajaan kalau bawa dalam parlimen ini semua cerita orang kata apa, wayang kartun lah. Wayang kartun. Sebab apa hampa dalam kerajaan? Hang bekas Perdana Menteri. Dan you go to Zahid Hamidi, bagi tahu kat dia, Zahid, rakyat nak KWSP. Dulu masa aku jadi Perdana Menteri, hang minta dekat aku 10,000, aku bagi kat hang 10,000. Lah ni hang jadi Perdana Menteri, aku nak minta kat hang tolong ulus 10,000. Tu baru betul. Cerita dalam parlimen, saya baca pun macam baca surat je kan. Saya meminta kepada, sat, rakan saya Esme DAP.
SB DAP, long time no see. SB, main naik atas SB. Cerita tentang DAP SB. Anda sudah cium mulut dengan DAP. Terbaik sahabat. Takbir. Oh, sahabat kita perjuangan Melayu pakai tengkolok. Lah ni cium dengan DAP. Kan? Sahabat saya main naik di atas tu dia. SB macam mana? DAP okey ya SB? Lah ni macam mana SB dengan DAP macam mana? Lingkit siang semua okey ya SB? Kan? SB dulu dekat bawah Komtar dulu bergaduh dengan DAP. Oh, DAP halau bangsa Melayu daripada flat. Oi, lah ni SB dengan DAP. SB Maisa, my friend. Request SB. Oh, SB my friend. Milumut. Kan?